Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu sariq hina sariq wa huwa mu'min, walakin at-taubah ma'rudah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata satu orang yang berzina, dia tak akan berzina kalau sekiranya masa dia nak berzina tu dia beriman dengan Allah. Nabi nak habaq kat kita dalam hadis ni, kata iman ni tuan-tuan, iman ni dia boleh ada, dia boleh tak ada. Satu manusia ni dia boleh pada satu waktu, pada satu ketika dia beriman kepada Allah, sat dia boleh hilang iman dia. Itu sebab dari kalangan ulama tauhid dia kata iman ini sifat dia yazid wa yanqus. Iman ini sifat dia ada masa dia bertambah, ada masa dia berkurang. Kita sendiri boleh test diri kita. Dia ada waktu ni daripada nak tidur malam ni duk pasang niat dah, aku malam ni nak bangkit tahajud. Tu waktu iman cantik. Nak tidur sekali lagi ni pasang niat dah, aku malam ni aku nak buat tahajud. Iman cantik. Dia mai ada hari, dia mai ada waktu dia nak bangkit sembahyang subuh tu. Duk tengok jam. Baru pukul 6. Subuh 6 lebih lah ni, tidur selalu. Dia mai. Wayan qus, iman duk berkurang. Jaga-jaga 6 suku masuk dah subuh ni. Tapi kalau subuh masuk lambat, maknanya habis lambat. Dia duk ikut tu. Dia kata kalau masuk 6 suku, habis mau duk ada 7.20, 7.25 ni, dia kata tidur sekali ya. Tidur sikit lagi. Tidur sikit jaga pukul 6.40 ni, tengok 6.40 kalau bangkit, kalau masuk pancok, gosok gigi, ambil ayat semayang, kata pergi dalam 10 minit dan lagi waktu tak habis lagi, tidur sikit lagi, bangkit pula cerah. Maknanya pada waktu tu iman ni bermasalah. Jadi iman manusia ni ada waktu cantik, ada waktu tak cantik. Dia mai waktu tak cantik, Nabi kata la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang yang berzina tu, kalau masa dia nak berzina tu dia beriman, dia tak akan berzina. Maknanya orang yang berzina itu dia berzina kerana pada waktu tu iman tak ada dalam diri dia. Bila dah sah lerah, selesai dah habis berzina, baru dia duk mai balik, baru duk mai takut, baru duk mai berasa silap, baru duk mai menyesal, baru duk rasa hawa aku pergi buat lagu ni. Kalau baru duk mai. Maknanya iman tu masa dia berzina tadi lekang daripada diri dia. Lepas dia mai balik. Maka Nabi SAW kata wala yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Macam itulah orang yang mencuri. Waktu dia mencuri tu iman tak ada dalam diri dia. Kalau sekiranya iman ada, dia tak mencuri. Cucu pi rumah tok, bukan orang lain, tok dia. Tanya tok dia, tok, charger telefon ada tak? Tok kata cuba pergi tengok dalam bilik tok. Masuk pergi sampai 10 minit, lama tak keluar. Tok duduk di luar ni, tok kata hang jumpa tak? Hang tengok atas meja tok duduk tak Quran tu. Tang tu kalau nak ada pun tengok. Rupanya duduk selongkang bilik tok, jumpa gelang besar satu buah dalam poket, keluar pergi begitu. Seminggu lepas tu tok teringat nak pakai, tarik-tarik laci, gelang tak ada. Tok ni mula duk karang balik dalam seminggu ni siapa mai rumah dia, mula duk cari balik siapa. Bukan cucu tak bagus, cucu bagus, tapi waktu dia duk cari charger tu, dia jumpa gelang besar tu, waktu tu iman dia terbang. Benda ni boleh jadi pada siapa saja. Pasal apa? Pasal iman mai, iman pi, iman bertambah, iman berkurang, boleh kena pada siapa saja. Maka Nabi SAW kata orang yang mencuri tu, kalau waktu dia nak mencuri tu iman dah ada kat dia, dia tak akan mencuri. Walakin, kata Nabi SAW, akan tetapi at-taubah ma'rudah. Nabi kata pintu taubat duk terbentang ada. Mengambil kira manusia ni ada waktu dia beriman, ada waktu dia mengalami masalah kurang iman. Anggap kata waktu dia buat benda tak elok tu, itu kelemahan dia. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, azam untuk tidak buat lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masyarakat kita hari ini berapa ramai manusia yang terlibat dengan zina ini. Teruk tuan. Masalah zina ni sangat-sangat serius dalam masyarakat hari ini.
Pasal apa? Pasal kita hidup dikelilingi dengan unsur-unsur yang merangsang manusia supaya berzina. Dan lebih parah dan lebih teruk lagi apabila zina tidak sahaja dilakukan oleh orang-orang yang belum kahwin. Bahkan zina dilakukan oleh orang yang sudah kahwin. Satu laki-laki yang menjadi suami kepada satu isteri yang segak ada di rumah, dia boleh pergi berzina dengan perempuan lain di pejabat dia. Satu perempuan yang sudah ada satu suami yang ganteng di rumah dia, dia boleh pergi berzina dengan satu laki-laki lain yang berbanding rupa dengan laki di rumah ni, bukan bandingan dia. Dia boleh telanjang dengan laki-laki lain di tempat kerja dia. Bukan sahaja benda ni jadi di kalangan budak-budak muda yang nafsunya tengah dirangsang, pada suami isteri yang dah berumah tangga 20 tahun boleh terlibat dengan gejala ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, berlaku pada zaman Nabi SAW sebuah hadis riwayat daripada Amr bin Shu'aib an abihi an jaddih radhiyallahu anhum ajma'in. Satu orang budak muda nama dia Marsad bin Abi Marsad Al-Ghanawi. Dia orang Madinah. Kerja dia ni ulang alik, Mekah Madinah, duk pi bawa tawanan daripada Mekah bawa mai Madinah. So kerja dia duk pi balik Mekah Madinah. Dia orang kerja jadi runner kepada syarikat jual kereta Recon. Syarikat duk dekat Green Lane tapi duk pi ambil kereta di Port Klang. So kerja dia hari-hari kira ada kereta sampai di Port Klang, dia naik bas pi, dia bawa balik kereta daripada Port Klang. Sampai esok ada kereta pula naik bas pi, ambil kereta bawa balik mai. Ini kerja Marsad bin Abi Marsad Al-Ghanawi. Mekah Madinah. Kata hadis ni, wa kana bi Makkah bariyun. Pada masa itu di Mekah ada satu perempuan bari, pelacur. Zaman awal Islam, di Mekah dengan orang minum, dengan amalan zina, lebih kurang caukir. Jadi di Mekah pada ketika itu ada satu pelacur ini nama bari. Ada ramai pelacur, tapi ada satu pelacur ni yuqalu laha Anaq. Nama perempuan pelacur ni Anaq, Ain Nun Alif Qaf, Anaq. Nama dia ni kira paling famous. Kalau di Mekah sebut nama Anaq, ini pelacur paling segak, paling cantik, rebutan semua orang yang ada duit. Kata hadis ni, wa kanat sadiqatu. Dan dia ni Anaq ini, dia ni ex girlfriend kepada Marsad ni. Arab bila dia kata wa kana ataupun wa kanat, maksudnya fi'il madhi, Dulu anak ini adalah girlfriend kepada Marsad ni, girlfriend dia. Hari ini sudah jadi pelacur di Makkah. Satu hari Marsad ni pergi jumpa Nabi SAW. Kata dia, ji'tu ila Nabi SAW faqultu ya Rasulullah ankihu Anaq. Satu hari dia pergi menghadap Nabi SAW. Dia terus terang dengan Nabi. Kata Marsad ni, dia kata ankihu Anaq. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak boleh kalau saya nak ambil anak ni buat bini saya? Anak ini sebut nama semua orang kenal. Pelacur yang menjadi rebutan semua orang. Marsad mai jumpa Nabi, dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah ankihu Anaq. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak boleh kalau saya nak ambil ni dia ni Anaq, pelacur ni, saya nak ambil dia buat bini saya, boleh tak boleh? Qala, kata Marsad, fasakata anni. Nabi sengapnya. Nabi tak jawab boleh, Nabi tak jawab tak boleh, Nabi diam. Fanazalat wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Turun ayat Allah Subhanahu wa taala kata wazaniyatu, dan penzina perempuan, la yankihuha illa zanin aw musyrik. Yang layak menikah dengan perempuan penzina ini ialah laki-laki yang juga kaki zina. Tuhan turun ayat tu. Maknanya kalau hang satu orang laki-laki bagus, kalau hang satu orang laki-laki yang baik-baik, jangan pergi duk cari bini yang jenis macam ni. Allah waktu turun ayat ni kepada Nabi SAW. Bila Nabi terima ayat ni, fada'ani faqara'aha alayya. Nabi panggil balik Marsad ni. Nabi kata, pergi cari Marsad, mai jumpa aku. Dia minta kebenaran daripada aku hari itu ni, nak menikah dengan Anaq.
sedangkan anak ini perempuan pelacur. Aku tak bagi jawapan apa dekat dia sebab Allah belum turun ayat tentang benda ni. Hari ni ayat sudah turun. Panggil dia mai, aku nak abang dekat dia. Marsad mai di depan Nabi SAW. Nabi baca ayat ni. Nabi kata, Marsad, Allah sudah turun ayat, wazaniyatu, dan penzina perempuan, la yankihuha illa zanin au musyrik. Orang baik-baik tak boleh menikah dengan orang perempuan penzina, melainkan yang boleh menikah dengan dia laki-laki yang juga kaki zina. Maka faham daripada situ, Nabi SAW kata, la tankihha, wahai Marsad, jangan hang menikah dengan anak ini. Tuhan sudah bagi larangan dalam ayat ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila mai ayat yang macam ni, jadi perbincangan di kalangan ulama seluruhnya. Boleh tak boleh kalau sekiranya satu orang laki-laki yang baik-baik tiba-tiba pergi jatuh cinta, pergi jatuh hati, pergi berkenan, pergi nak menikah dengan satu orang perempuan yang track record dia macam ni. Boleh ke tak boleh? Dibincangkan oleh ulama seluruhnya, termasuk para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Maka pecah kepada dua pendapat. Ali bin Abi Talib, Aisyah radhiyallahu anha, Al-Bara dan juga Ibnu Mas'ud. Dia kata oleh kerana ayat ini sudah turun, clear. Orang laki-laki kalau dia orang yang baik-baik, dia bukan kaki zina, tak pernah berzina, haram ke atas dia menikah dengan orang perempuan yang pernah berzina. Itu pendapat siapa? Pendapat Ali bin Abi Talib, pendapat Aisyah, pendapat Ibnu Mas'ud dan juga Al-Bara. Empat-empat ni sahabat besar. Apatah lagi dalam surah An-Nur Allah sebut wa hurrima zalika 'alal mu'minin, dan diharamkan nikah laki-laki baik dengan perempuan tak elok ni ke atas orang yang beriman. Tapi di sana ada pendapat kedua yang dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tuan-tuan nampak, ini yang dikatakan khilaf di kalangan sahabat dalam memahami nas yang ada. Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Ibnu Abbas, semua ini berpendapat. Bahkan kalau yang kemudian ni, jumhur ulama, empat-empat mazhab. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali dan mazhab Maliki. Semua sekali mengatakan boleh kahwin. Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Abdullah bin Abbas dan empat mazhab yang ada di zaman kemudian ni mengatakan boleh kahwin. Pasal apa? Pasal ada satu hadis Nabi SAW selepas daripada turun ayat ni. Nabi ada sebut, apabila berlaku satu kes, satu orang laki-laki berzina dengan satu perempuan. Lepas dia berzina dengan satu perempuan, dia mai jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, saya sudah berzina dengan satu perempuan, saya nak menikah dengan dia. Nabi SAW kata, awwaluhu sifah, akhiruhu nikah, wal haram la yuharrimul halal. Nabi kata awwaluhu sifah, kadang-kadang satu benda itu dimulai dengan zina. Nabi kata sifah, zina. Akhiruhu nikah, lepas tu menikah. Kerana gelora nafsu yang tak boleh dikawal, tak boleh kontrol dan sebagainya, telanjung berzina laki-laki perempuan ni. Selepas dua-dua dicengkam rasa bersalah dan sebagainya, setuju untuk nak menikah dua orang ni. Nabi kata awaluhu sifah, awalnya zina, akhiruhu nikah, diakhiri cerita mereka ni dengan menikah. Nabi kata wal haram la yuharrimul halal, zina yang haram itu tidak boleh mengharamkan nikah yang halal. Nabi kata walaupun zina itu haram, tetapi mereka nak menikah. Menikah ni benda halal. Maka perbuatan haram yang mereka buat hari itu ni tidak boleh menegah nikah yang halal ini daripada berlaku. Maka Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Abdullah bin Abbas, empat imam mazhab kata berdasarkan hadis Nabi yang Nabi ucapkan selepas turun ayat tadi, bermakna dia memansuhkan larangan di dalam ayat Quran tadi, maka dibenarkan. Dan itu yang diterima pakai dalam masyarakat kita pada hari ini. Dan benda ni ada dimuatkan di dalam buku, kalau tuan-tuan beli buku ulama yang baru mai ke Malaysia baru ni, Muhammad Ali As-Sabuni
baru ni mai di Malaysia pergi duk ceramah merata ni, dia ada tulis satu kitab tafsir ayatul ahkam, tafsir ayat-ayat hukum di dalam Quran. Muhammad Ali, Dr. Muhammad Ali As-Sabuni buat mai perbincangan tentang benda ni, dan dia menyimpulkan seperti mana yang disimpulkan oleh empat mazhab yang ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikianlah teruknya masyarakat kita hari ini. Namun Islam dengan cara dia, pintu taubat terbuka pada mana-mana orang yang biasa terlanjur. Allah duk tunggu untuk nak mengampunkan dia, dan jangan ulang lagi kesilapan yang lalu. Dan mana-mana yang dah terlanjur ini, pergi menikah buat bagi jadi elok-elok semua sekali.